lebih kurang 11 pin awak boleh pakai untuk pin digital lah. Ni yang ada lambang macam wavelength ni, itu adalah PWM. Okay. So kita akan refresh sikit, lepas tu baru kita masuk beberapa, kita masuk ni lah. Saya akan allow je awak masuk. Cumanya yang masuk lambat tu awak kena minta maaf dengan kawan-kawan awak je lah. Sebab dia ganggu kawan-kawan awak belajar. Sebab saya pun start memang biasa lambat. 12.10 baru saya start kan. Nak accept 12 suku ni baru start. Okay. Nak masuk lambat pun tak apa. Cumanya awak kena minta maaf sikit lah dengan kawan-kawan awak tu. Buat dia terganggu kan. Itu je lah. Saya tak ada masalah pun. Cuma kita kena ingat adab belajar tu je lah. Okay. So this one is a running light. Yang kita tengok hari tu pun sama juga running light. Running light ni maksudnya kita nak test on every inputs lah secara sequence. Okay, kita ulang balik pin mode ni adalah pin dengan mode apa. Pin kat sini kan. Pin apa kan. Mode apa. Mode boleh jadi input ataupun output lah. Pin ni pin number lah. So kalau kita buat LED num ni is not a pin number kan. Is a declaration variable. So the pin numbers tu kita kena tengok dekat declaration dia lah. LED num is this one. Pin number dia adalah 2. So maksud dia. Itu maksudnya pin mode. Pin nombor berapa, mode apa. Okay, so daripada kita tengok kita punya ni statement ni. So dia punya setup dia, kita ada LED sampai LED 1 sampai LED 6. So kelebihan yang kita bagi tahu kalau kita buat declaration ni, instead of kita taruh pin number, kita boleh faham apa benda yang kita nak operasikan. So kita operasikan LED lah. Kalau kita letak pin number, kita awak je lah yang faham kan. Awak nak operasikan apa pada number tu. So kita nak operasikan dia secara satu-satu lah. On selama satu saat. Lepas tu on sini ni on satu saat, on satu saat, lepas tu dia off semua. Off tak pakai delay lah. On pakai, sebabnya kita nak ada dia punya transition antara satu statement ke satu statement. Kalau tak pakai delay, dia akan baca terus nanti. Okay. Nanti kita tengok. Ni lah. So dia delay, dia on. Dia delay, dia on. Okay. So dia off sekali lah. This one is a animation. Kelajuan dia kalau off ni, kalau kita tak pakai delay, basically awak tak nampak pun dia akan off secara sequence macam tu. Kalau awak cuba pasang kan, awak compile kan, awak upload dekat awak punya board tu, so dia akan padam secara serentak. That's why kalau awak tak letak delay dekat kawasan ni, awak tak letak delay, nanti dia akan on secara serentak semua. Jadi awak tak nampak dia punya sequence. Okay. So delay juga adalah, ada keburukan dia adalah dia off kan kita punya Arduino. So delay is doing nothing kan. Kita ingat balik. So lepas ni kita akan tengok beberapa option kalau kita tak nak pakai delay lah. Okay. So soalan dia, what happen if we not insert the delay? Okay, this one kita dah buat perbandingan ya. Ini kita letak tak ada delay. Yang ni kita tak delay. So dia bagi tahu kat sini, although both version of the code will turn on the LEDs, the result are different. In version 1 ni,
you will see to all the LEDs light up at the same time. Awak akan nampak dia, walaupun coding ni dia akan baca macam ni kan, line by line ni kan. Dia akan baca line by line, tapi kelajuan dia adalah laju. Dia baca terus ni. Jadi awak nampak awak punya LED tu dia akan nyala secara serentak semua. Dia tak nyala macam tu, dia nyala serentak macam tu. Okay, sebab dia baca laju sangat, awak tak nampak ada transition dia tu. Okay. So kalau kita letak delay, awak akan nampak dia punya transition dia lah. Dia nyala yang ni, lepas tu dia berhenti kejap, dia nyala yang ni dan seterusnya lah. Okay. That's why kalau nanti awak akan nampak dia punya kat mana kita punya significant dia, delay tu dekat mana. Bila kita nak ada some interruption, kita kena ada some delay lah. Mungkin ada tempat-tempat yang memang kita kena bagi kita punya microprocessor atau microcontroller tu tunggu sekejap. Supaya untuk kita tengok dia punya perubahan lah. Bukan untuk tunggu sekejap tu supaya kita nak monitor betul tak dia punya ada perubahan tu. Ada certain tempat lah. Mana ni tempat ni. Inilah yang mengganggu perjalanan si kucing tengah drive ni. What happen if we not insert the delay? So jawab lah. Okay. Kalau nak tengok dia punya ni, dia punya practical dia, sentiasalah awak pakai awak punya Tinkercad tu lah. Okay, so kita masuk next ni. Yang ni kita punya program structure macam biasa lah. Kita ada bahagian declaration area, kita ada void setup, kita ada void loop area. And then kita nak masuk kepada subroutine lah. Subroutine ni. Okay. Kalau yang ni kan, void loop, lampu kelip. So lampu kelip ni adalah kita punya subroutine. Ada function dia. Ini merujuk kepada function. Okay. Ini. Ni merujuk kepada ada function lah. So lampu kelip function. So kat mana dia akan baca lampu kelip function lampu kelip tu. So dia akan check lampu kelip lah. Ni lampu kelip. So function dia mesti kena ada void kat depan dia lah. So baca function lampu kelip ni. So dia akan baca function ni. Okay. So function lampu kelip ni, so lampu kelip ni is our subroutine lah. Kalau kita tak buat subroutine, kita akan panggil benda ni kan. Digital write, high, low. Maksudnya pin nombor 4 on satu saat, pin nombor 4 low off satu saat. Okay. So dia akan buat benda ni, lampu kelip. Dia akan buat yang ni. Okay. So bila kita ada subroutine ni, kalau kita nak ulang benda ni, lampu kelip ni, kita ada lampu kelip ni untuk pin nombor 4. Kita buat lampu kelip 1. Nama dia. So buatlah pin nombor 4. Lampu kelip 2. Kita buat function subroutine nombor 2. Lampu kelip 2. Lepas tu lampu kelip 3. So buat function lampu kelip 3. So kalau kita nak buat gile-gile dia, lampu kelip 1, lampu kelip 1, lampu kelip 2, lampu kelip 3. So kita tak payah tulis 3 set tu kan. Kita call je function dia tu. So kalau kita nak play around, panggil je lah function mana-mana kita nak. Lampu kelip 3 pula kita nak panggil. Lepas tu kita nak panggil 1. Kita nak panggil 2. So kita panggil je dekat sini. So tak perlu kita nak tulis banyak ni. Setiap statement ni ada 4 kan. 4 statement. So kalau kita tak buat subroutine, kita akan ada 4 statement sini, 4 statement sini, 4 statement, 4. So 4. Banyak lah. Ada sebanyak
ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4 ada 24 line. Yang ni kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 je line. Ada 6 line dekat bahagian void loop lah. Kalau kita tak buat call subroutine, kita akan ada 24 line dekat kita punya void loop. Void loop ni kalau boleh kita nak pendekkan je, optimize. Sebab kita akan baca semua function kita dekat void loop kan. Kat subroutine tu kita hanya check betul tak dia jalan. Itu maksud dia lah. Okay. So penting kita buat subroutine ni kalau kita ada banyak sensor kan. Kita buat subroutine untuk sensor suhu. Subroutine untuk sensor LDR. Subroutine untuk sensor subroutine untuk sensor ultrasonic. Macam tu lah. So better kita create subroutine lah. Tu masuk dia kan. Ada lagi nak masuk. Boleh faham ah? Hello? Ada orang ke tak ada orang? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Okay. So kita akan tengok macam mana kita nak buat ada subroutine tu. Senang je sebenarnya. Kita just tukar kita punya statement tu kepada subroutine lah. Okay, ni kita statement yang asal kita ni. Untuk kita blinkingkan kita punya 13 ni kan, kaki 13 ni. Ni statement asal dia. Okay. So statement asal ni kita pindah ke bawah lah. Jadikan dia sebagai subroutine. Katakan kita nak jadikan dia sebagai blink lah. Blink key. So bawah ni void blink key lah. Void ni is a function kan. Blink key ni. Atas ni is a blink key lah. Function kan. Okay. So bawah ni is a void blink key. Satu function. Okay. So kita kena buka kurungan dan tutup kurungan. Macam ni lah. So kita copy balik yang tu tadi. Kita jadikan dia sebagai blink key and then kita call back balik ke sini. Blink key function. Gitu je lah. So daripada 4 baris dekat kita punya void loop ni, kita hanya ada 1 baris saja. Nampak? Simple lah. Jangan kira lah dekat sini. Kita tak payah kira. Okay. So dia akan baca sini, dia akan baca ke bawah kan. Sama je awak nak, kalau macam tadi tu saya cerita tadi kan. Antara 24 baris dengan 6 baris ni sama je. Dia akan baca on every baris. Okay. Kelajuan dia sama je semuanya. Dia tetap akan baca macam tu. Okay. Tak ada beza. Cumanya dari segi ini yang kita panggil sebagai programming strategy tu. Kalau awak nak salin semua 4 statement, 24 statement dalam void loop ni, panjang lah awak punya ni. Kita sentiasa akan tengok bahagian void loop untuk kita punya operation kita punya microcontroller kan. Okay. Nah, bahagian subroutine tu biasanya orang tak tengok sangat. Awak yang akan tengok lah. Kita akan tengok dekat void loop je. Make sure tapi bahagian subroutine tu dia punya syntax apa semua betul lah. Dia akan dia akan running ikut dia punya rules and condition dia. Okay. Cumanya bahagian checking nanti bila kita nak tengok kita punya application tu betul ke tak, kita akan tengok kat void loop lah. Okay. So kalau boleh kita void loop ni kita nak pendekkan dia punya pendekkan tempat bacaan tu, statement tu. Jadi senang kita nak check, tak panjang lah. Okay. Senang create subroutine. So kalau ada banyak subroutine, kalau ada banyak function, create dah dua function, 2 subroutine. Macam ni kan. Kita ada untuk kaki 11 dan kaki 12. Tambahlah sini. Ni dah gambar lain dah ni. Kita ada untuk 11 dan untuk 12 dan untuk 11. Okay. LED kaki 12, LED 2. Ni LED 1. Okay.
Okay, awak create subroutine untuk yang ni. Yang ni saya perbagaikan dia punya on off dia kan. Okay. Ada pakai true, ada pakai false, ada pakai 0, ada pakai 5. Okay, ada pakai high, pakai low, 0, 1. So benda yang sama lah untuk on off. Okay, daripada sini kalau awak baca straight ni, nyala. So nyala tak nyala. So LED yang satu nyala, ni tak nyala. So delay sekejap. So yang ni LED satu kosong tak nyala, lepas tu nyala balik. So awak nak create ni sebagai satu subroutine, awak nak create ni yang kedua ni statement lain sikit. Yang ni subroutine yang kedua ni create sebagai subroutine yang kedua lah. Okay. Patutnya subroutine kedua ni lain sikit lah dia punya ni. Mungkin LED 2 pula yang nyala dulu kan. LED 1 nyala. Sebab yang ni nampak macam sama kan. Macam sama. Tapi dia ada dua kumpulan lah. Contoh dia dua kumpulan lah. Kalau awak nak bezakan dari segi function ni, awak boleh tukar kat sini. LED 1 dengan LED 2 dengan LED 1 ni. LED 2, LED 1. Jadi lain sikit kan. Ni 1, 2, 1, 2. Ni 2, 1, 2, 1. Okay. Saya tak perasan pula buat yang sama. Okay. Boleh tukar. Nampak macam tak sama lah. Nanti awak tanya pula kenapa nak create subroutine dua subroutine yang sama. Bukan macam tu maksudnya. Maksudnya subroutine tu is very special punya apa ni? Apa kita nak cakap, very special yang kita dah create tu lah. Sepatutnya tak sama lah. Okay. Ni saya kena update ni. Nanti saya update lah bagi nampak tak sama. Supaya dia betul-betul adalah subroutine 1 dan betul-betul adalah subroutine 2 yang berbeza. Okay. So awak buat panggil lah. Awak nak buat clip 1, clip 2, panggil. So yang ni awak create balik void clip ni. Ni awak create void clip yang kedua. So awak panggil balik sini 1, awak panggil sini 2. Gitu lah. Senang kan. So yang ni kita ada 2 baris saja. Tadi kita ada banyak baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kita ada 12 baris. Okay. Okay. Kan simple tu. Itu gunanya subroutine. Okey, kalau perasan yang ni, kita punya subroutine tadi, kita hanya kosong. Macam ni. Ini yang saya cerita tadi, dia adalah satu function. Sama ada kita boleh customkan dia menjadi isi kat dalam ni untuk kita create another function lah dalam subroutine tu. Okey. So function tu akan apa kita panggil? Akan reflect ataupun declaration kita lah. Akan ada apa kita panggil pertalian ataupun ada kena-mengena dengan kita punya declaration dalam kurungan ni. Apa bahasa dia nak cakap? Regarding. Macam itulah. Okay. Yang ni yang tadi tu kan. Yang ni tanpa subroutine. Yang ni dengan subroutine. Tapi function dia adalah apa ni? Subroutine semata-mata. Kita panggil function dia dalam ni. Tapi kita boleh buat custom. Contohnya ni blinky kosong kan. Sini blinky 13. Nampak ni ada 13 dalam tu. Ni 13. Yang ni kosong. Tak ada apa kan. So apa makna 13 tu? So kita boleh buat custom declaration pula pada kita punya subroutine. Contoh kita declare void blinky tu pin. Untuk 13 tu kita declare pin. So pin tu adalah number pin. So di depan dia adalah integer lah. Integer lah. Kita tak boleh declare pin saja. Rasanya tak boleh. Itu syntax dia. Dia punya rules dia lah. So dalam function tu, statement kita adalah digital ni pin. Apa kita nak function dia? High. And then pin. Okay. Low. So dekat blinky tu, kita letak regarding kita punya pin lah 13. So dia akan buat 13 ni. Okay. Pin 13. Okay. Faham? Okay. Boleh tambah lagi.
Tadi kita ada 13 saja. Kita nak tambah lagi satu sebelah dia sebagai timer. Tadi Blinky mula-mula tadi Blinky kosong. Lepas tu kita ada Blinky 13. Sekarang ni kita ada Blinky 13 dengan 1000 pula. Tambah. So this one ni is kita nak buat dia punya declaration lah. Okay. Bukan decimal ni, declaration lah. Okay, so yang ni kita buat sebagai pin 13, yang ni kita declare sebagai timer. Kan senang tu. So kita boleh declare lah sini. Integer, timer dengan pin ni value dia adalah dalam bentuk nilai kan. So kalau nilai dia adalah integer lah. Integer, pin, timer. So dia punya statement dia kita write pin apa? Okay, high. So untuk timer tu dekat delay lah. Delay timer dia apa? Berapa? 1000. Lepas tu pin kat sini. And then time berapa? So tak perlu banyak subroutine pun kita boleh ringkaskan subroutine. Ini kita panggil sebagai strategi on optimization subroutine lah. Tadi macam kita cerita yang slide sebelum ni, sebab tu kena cerita step by step. Tadi yang kita cerita slide sebelum ni, kita ada banyak subroutine, nampak ni. Kita ada subroutine 1, subroutine 2. Sekarang kita boleh play around dengan kurungan ni sebagai declaration function lah. So kita boleh ringkaskan dekat subroutine sendiri. Jadi dekat subroutine sendiri pun kita dah ringkas pakai satu subroutine je, and then kita boleh panggil dia sebagai kepelbagaian pin mana yang kita nak panggil. Macam itulah. Kita boleh panggil 13, 12, 11, 10. Okey. Tapi kita nak declare lah pin mode dia tu. So atas ni kita declare lah pin mode 13 LED berapa semua tu. Declare lah. Okey. Jadi senang kan. Jadi yang ni kalau awak tak nak buat dalam bentuk subroutine ni, saya rasa dia akan jadi sini ada 1, 2, 3, 4. So sini ada 4 statement, sini ada 4 statement, sini ada 4 statement, sini ada 4 statement. So overall awak akan ada 16 statement kat sini. Faham lah? Macam tu lah. So sekarang statement kita dah jadi kurang. 1, 2, 3, 4, 8 je statement. Optimize kan? Ada 8 je. Okay? Nak kena hafal ke? Tak payah. Programming is not about hafal. It's about tahu. Tahu dan tahu guna. It's not hafal. Faham? Jadi bila awak nampak 3 benda ni, so awak tahulah ni kenapa dia kosong sini. Kosong maksudnya dia akan panggil function tu semata-mata. Kalau dia ada sum data kat sini, maksudnya dia ada sum declaration. So dekat dia punya subroutine tu is a general subroutine punya statement. Dia kena akan refer kepada variable dia apa. Okay. So boleh faham lah. Ini ngajar coding. Ngajar coding ini kita ajar macam mana tahu, faham dan nak guna dia. Okay. Bukan nak kena tulis satu-satu. Tak. Okay. So awak boleh copy paste benda ni. Ni awak copy and then awak paste dalam awak punya Allahumma salli ala Muhammad, dalam awak punya Tinkercad awak tu. Awak boleh run and then awak boleh play around. Baru awak faham. Okay. Ni nak berapa, ni nak berapa. Okay. Boleh buat running light sekali kat sini lah. Chasing light tu. Okay, habis first part on kita punya subroutine tadi. Okay. Tak ada benda nak masuk. Okay, boleh copy paste tadi lah kalau nak copy paste kan. Make sure tak ada syntax error apa semualah. Yang ni kita tak buat apa-apa declaration ni. Pin mode 13, 12, 11, 10 kita terus pakai. So atas pada ni kita tak declare apa-apa. Kalau awak nak buat declaration, awak kena letaklah sini. Letak something yang dia tak boleh baca. Ni pin mode number ni dia dah boleh baca kan. Kena letaklah apa benda LED ke, sensor ke apa. Ini buat nama ke atas tu. So kita masuk kepada
operator pula. Okay. Ni syntax dia lah. So Arduino is capable of basic binary arithmetic addition. Ni dalam C pun boleh kan. Okay. Sama je ni. Awak boleh buat some different product quotient of two operand. Quotient ni adalah bandingan lah. When calculating antara two operands. Okay. Inilah. Comparison ataupun kita boleh buat boolean sekali. When calculating values, the operation are done with the data types of the operand. This can affect the way the operation is done and thus the result. Kita ada value and then kita ada operator dia. Operator kita boleh buat macam-macam lah, arithmetic ke. This one tambah, tolak, darab, bahagi. Ini saya apa benda tak sure apa benda. Nanti awak check lah dekat ni. Okay. Nanti check apa benda ni. Modulus. Apa benda? Oh, modulus. Modulus. Terima kasih, modulus. Okay. Yang ni biasa kita buat untuk modulus. Ni bukan modulus ni. Biasa kan kita tulis modulus. Ni lah. Ni bukan. Itu memang lambang dia. Okay. Ni modulus. Modulus nak menghasilkan kita punya bacaan, kalau negatif dia akan jadi positif lah. Modulus is apa ni? Betul kan? Modulus. Dia tak ambil kira negatif lah. Okay, and then ada comparison apa semua ni. Ni adalah sama, bersamaan, lebih besar sama juga, lebih kecil sama juga. And then this adalah, ini adalah apa ni? Kena check lah. Saya cakap tak perlu hafal pun lah. Tapi kalau nak jawab soalan objektif, kena hafal lah. Okay. Dan ni kita sentiasa boleh check. Oh, dekat sini ada. Ni, is not equal to. Ni. Modulus tadi. Ni, modulo operator. Ni. Ada semua. Yang ni adalah biasa kita akan pakai binary. Ni operator binary ni kan. Kat sini. Boolean. Binary pula. Kalau digit dia binary lah. Ini adalah boolean. Ini banyak kita pakai ni. Untuk buat switching apa semua ni. Pakai ni. Okay. And then ni adalah increment and then decrement. Ini bila kita nak buat looping ke. Loops kita. Ada kita nak increase dia punya timing dia, atau kita nak buat decrement dia punya timing dia. Okay, timing itu maksudnya dia punya bacaan integer tu lah. Nanti kita tengok lah. So kita boleh buat dia punya ni. Nak buat okay, ambil ni. Ni contoh lah. Tak dalam awak punya. Boleh nampak Tinkercad saya ni? Saya besarkan sikit lah. Boleh ya? Boleh sir. Okay, ni dah kita dah print dah tadi. So awak letak lah sini nombor awak nak buat calculation ke apa kan. Then awak simulation lah. Sebut betul-betul lah. Simulation lah. Bukan stimulation. Simulation. Kalau budak-budak ni duduk WhatsApp, cik macam mana nak buat stimulation. Stimulation tu bahasa dah lain. Simulation tu yang betul. Jangan buat malu company. Ni buka serial monitor ni. So boleh nampak lah dia punya ni. A campur B 120. A campur B 31 campur 89 120. Ni kita dah belajar ni kan. Kita dah belajar dia punya syntax dia ni. Okay. Kita kena buat declaration dia. Every time kita nak pakai kita punya serial, kita kena buat serial begin lah. Ini serial print basic mathematics ni tajuk je lah. Okay, and then kita kena print apa benda ni yang kita dah masukkan ni, A sama dengan berapa, and then kita kena print function A. Ini dia print berdasarkan atas ni. Yang ni dia print function ni. Macam tu. Okay, kena print line lah. Supaya dia tak print secara kalau tak ada print line ni, dia akan print terus macam tu kan. So kalau print line, dia akan print ke bawah lah. Okay, so print A campur B, A campur B function dia ni. Print ni print function dia apa, macam tu lah. Okay. So not operator can work as switcher. Kalau kita ada untuk boolean tadi, not operator tu kita boleh sebagai switcher. Nanti kita akan tengok ni bila kita pakai button nanti. Selain daripada kita button tu, dia ada two ways kan. Kalau kita tekan button,
ataupun kita lepas button, dia ada toggle dia tu lah. So the toggle situation dia tu kita boleh buat dia punya sebagai not operation. Okay. Kalau dia toggle, dia akan togglekan dia punya condition dia tu lah. So kita tak perlu nak on off tak perlu. So dia akan baca toggle, dia akan baca, lepas tu dia naik balik, dia akan baca toggle dia. Dia naik balik, dia akan baca toggle dia. So dia on off macam tu lah. Okay. So benda-benda programming ni kena selalu tengok statement, kena tahu application dia apalah. Itu cara belajar dia. Bukan dia kita nak hafal lah, kita tak hafal lah. Kita tahu cara tulis dia and then kita tahu cara guna, itu je. Okay. So kita masuk kepada statement. Kita ada dua statement. Kita ada simple statement is direct lah. Is direct. And then ada condition. Condition ni is indirect lah. Indirect lah. Maksudnya kita ada condition dia. Indirect. Maksudnya ada condition yang kita kena meets the condition lah. So kalau simple condition ni, simple statement is macam ni lah. Digital write LED pin high. So kita write LED pin ni high. So LED pin ni dibaca apa? Kita buat declaration kat atas lah. Integer LED pin. Sama juga, berapa kan? Ni kan dia baca pin kan? 5. So pin 5 lah. Sama juga LED pin value per 4. Ni dia baca value, dibaca analog write, dia akan baca values tu bahagi dengan 4. So dia akan baca daripada 0 hingga 255. Daripada 0 ke 1, 2, 3. Dekat analog write tu dia akan baca 0 hingga 255. Ini biasanya untuk kaki PWM lah. Kita kena adjust dia punya range dia tu. Okay. Notice how the statement is followed by a comment. So a simple statement ni is always followed by a comment. Ini simple statement is followed by a comment that describe what statement is intended to do. Simple statement ni kalau kita nak follow by comment pun boleh, tak nak followed by comment pun boleh. Okay, kita faham secara direct. Faham? Directly kita boleh faham. Tapi kalau condition tu, condition statement biasanya kita letaklah statement sikit untuk kita faham lah, untuk kita rujuk balik apa statement yang kita, apa condition yang kita nak apply tu, supaya statement yang kita buat tu sama dengan comment condition yang kita buat. Baru kita boleh check. Ini semua untuk strategi untuk kita buat debugging lah, untuk check betul ke statement yang kita tulis tu dengan yang kita bagi komen tu betul ke tak. Okay, kalau itu maksud dia lah. Kalau tak letak komen pun tak apa, letak je lah. Tapi seeloknya untuk condition statement ni awal letaklah komen. Okay, sebab kita tengah belajar ni, bukan kita tengah nak jadi programmer kan. Okay. So condition ni, is statement, a statement comprise a condition. Mesti ada condition followed by a series of statement. Condition dia apa? And then dia akan, statement dia apa? Syarat dia apa? And then dalam syarat tu statement dia apa? Macam tu lah. Ini syarat dia. While ni syarat dia. Syarat dia yang ni. Ini statement condition dia. Syarat dia adalah switch value ini sentiasa kosong. Bila switch value sentiasa kosong, dia akan buat yang ni. Okay. So ada condition dia. Ada syarat dia sini. And then ada dia punya execution dia. Dia punya pelaksanaan dia lah. Okay. So while switch value is low is the condition and followed by the 3 statement yang ni. Okay. So our example could be read as, ini maksudnya kita belajar digit hari tu lah. Penting kan. Daripada dia punya statement, kita boleh buat dia punya long statement. Apa operation yang kita nak. Ini operation dia lah. While the switch value is low, turn on the LED, do nothing for 1 saat and then turn off the LED. So kena buat statement. Kalau tak nak buat, sebab dia ini statement ni, sebab sementara switch tu low, is a statement. Kita tak boleh nak buat direct writing kan, direct statement lah.
Boleh lah kalau awak nak buat ni tak pakai while ni boleh. Awak terus statement ni apa and then terus. Tapi akan ada isu bila dia buat bila dia keep looping nanti. Akan ada isu lah. Statement ni biasanya kita punya kalau kita ingat balik digit tu, kita ada statement kan. Kita ada inputs, kita ada output. Statement ni yang kita nak, condition dia tu, apa benda. Okay. So kena tengok lah. So ada beberapa lagi, banyak lah. Kita ada if, kita ada if else, for, do, while, break, continue, return. Biasanya kita tak pakai semua lah. Kita pakai beberapa saja. Okay, kalau untuk if ni kita pakai if je lah. If else ni tak perlu sangat. Ataupun ada lagi else if dan sebagainya lah. Ni pening-pening je. Biasanya pakai satu je. Okay. Sebab semakin banyak awak punya condition statement, dia akan semakin pening dia punya loop nak baca kan. Dia ada void loop kan. Void loop. So dia akan baca bawah ni. Dia naik kan. So kalau awak ada statement ni. Ada statement. Dia pergi baca. Dia naik sini. Dia baca, dia naik sini. Dia baca sudah statement tu baru dia turun balik. Okay. Kalau ada statement lain pula. Ada for, if. Dia baca satu. Ni tak kena. Dia baca bawah. Dia baca bawah. Ni. Naik balik. Ada setengah statement tu pula. Dia baca statement. Bawah ni ada lagi statement. Tapi statement ni dia tak keluar-keluar. Dia loop je kat sini. Macam mana nak pergi statement ni? Itu maksudnya ada something error yang bukan error. Maksudnya awak salah strategi nak buat looping tu. Dia tak error dari segi ni. Cuma dia akan looping je lah. Tak keluar-keluar daripada loop. Padahal bawah ni ada banyak lagi statement ni. Itu nak kena check kita punya statement tu betul tak. Ini kalau dia baca syntax tak error. Cumanya error dari segi pelaksanaan awak. Dia tak keluar-keluar. Dia tak pergi ke bawah ni. Okay. Itu nak kena tahu macam mana kita nak pilih kita punya statement apa yang sesuai. Kalau statement tak sesuai, dia duduk je lah dalam loop awak ni. Dia tak keluar daripada loop. Kalau statement tu sesuai, dia baca loop sudah, dia akan keluar. Dia akan keluar dan dia follow balik. Void loop kan. Void loop sentiasa ada loop lah. Okay, so if statement is check whether condition have been made. If ni, kalau condition made, dia akan baca lah. The sketch will run. The associate action. Okay. Kalau value ni X lebih besar daripada value Y, dia akan buat action apa kat sini. Kalau dia tak buat, kalau tak dia tak buat. So ni ada statement ni. Okay, so ada void loop awak, dia tengok sini. Betul tak? Kalau tak betul, dia tak buat. Dia pergi kepada statement yang seterusnya. Macam tu lah. Faham? Okay, so ada banyak ni. If, else ni awak boleh pakai if sahaja. Awak boleh pakai if, else. Awak boleh pakai if, else. Awak boleh pakai nested lagi. If, else lagi sini. Else, if. Pening. Pening macam saya cerita yang sini lah nanti. Ni. Dia jadi nanti takut awak salah pakai, dia duduk loop kat situ je. Dia tak pergi ke bawah. Okay. So, paling kita punya advice dia adalah kita pakai if sahaja. Ni, pakai ni je. If ni dia akan pergi macam ni. Awak buat condition awak yang banyak-banyak tu, awak pakai if saja. Tak payah pakai else pun tak payah. Else pun awak gantikan dengan if. Macam ni if, condition 1 do yang ni. Else if, else tak payah lah. Semua pun if je. Semua boleh ganti if. Sini pun if, sini pun if, sini pun if. Tak payah nak else, tak payah. Sama je. Kita condition ni kita nak buat apa kita punya proses yang menepati dengan kita punya operation tu, and then dia akan buat action yang tu. Ini demand ini adalah apabila kita ada banyak sensor. Kita nak operasikan sensor ni pada condition bila. Ataupun kita ada banyak karakteristik. Contohnya kita ada suhu kan. Suhu ada suhu yang rendah, ada suhu tengah, ada suhu atas pada tengah, ada suhu tinggi, ada suhu lampau tinggi, ada suhu terlalu tinggi. So ada banyak condition tu. So buat if je lah semua. If A, if B, if C, if D, if F. Semua if je.
Tak perlu nak if, lepas tu nak try else if lah. Nak try else pula. Takut dia jadi macam ni lah. Takut dia condition tu jadi macam ni. Takut dia follow, dia tak baca yang bawah ni. Dia duduk rush di situ. Dia tak keluar daripada loop dia. Itu kita panggil dia dah stuck kat situ. Okay. Kalau semua if, dia akan baca je. Dia ni statement if awak kan. Ni awak punya void loop. Okay. So dia nampak if yang pertama. Tak Matt, dia pergi if yang kedua. Proses dia tu, lepas tu dah siap proses, dia keluar balik. Dia pergi ke if yang kelima pula. Lepas tu habis, dia patah balik. Takutnya kalau kita ada yang pelik-pelik ni, contohnya yang ni ada nested ni pelik-pelik kan. Siapa tak off mic tu? Ni macam duduk dalam bas ke mana? Tolong off mic je. Ni if SU dia baca okey apa semua. Okey, contohnya ada sini pula condition. Ni dia baca sini, baca tak keluar. Okey, sebab dah pening dia baca if ada else, sebab if tak keluar tak baca sini. So dia tak run balik ke atas lah. Contohlah. So it is advisable kalau kita pakai only if je. So all this statement ni is very tricky dia punya tu. Dia punya ni is very tricky. Is tricky lah. Kena tahu dia punya apa yang sesuai. Jadi awak boleh tengok ni video ni MacGyver ni. So boleh faham lah. Sebab apa kita hanya pakai if saja is advisable lah. Tak perlu nak pening-pening nak else if. Tapi tu pulang lah. Ini sebab macam saya cakap tadi, programming ni is strategi. Dia tak sama awak dengan kawan awak. Ada awak suka pisang cheese, ada letak pisang coklat, macam tu lah. Tak sama, ikut suka dia lah. Dia yang faham. Cumanya awak yang faham, awak tak boleh nak bagi tahu orang lain supaya awak kena fahamkan saya punya programming. Tak boleh. Dia pun tak faham apa yang awak faham. Macam tu lah. Tapi kalau awak ikut standard punya kefahaman, orang lain pun boleh faham. Macam tu lah. Strategi is strategi kan. Sebab tu ada komen tu, kena taruh komen tu. Okay. Ni contoh dia lah. Kalau suhu ni 25, kita ada ni suhu 25. Suhu 25 dia akan buat yang ni. Else dia akan buat yang ni. Else ni kalau dia kalau lain daripada ni, dia akan buat yang ni. Dia okey, lain daripada ni. Itu dari segi kita create dia punya timeline dia lah. Okey, 20 dia buat yang ni, lain dia buat yang lain, else. Contohlah. Okey. Kalau tak nak else pun boleh juga. If juga. Sama juga. If 25 dia buat yang ni. If yang lain, if dia akan buat yang lain. Okay. If suhu 25 sama dengan ni, kena bagi statement lah. If suhu selain daripada 25 tu, if suhu sama, awak kena ada macam ni lah. Ni 25 ni kalau awak nak pakai semua if kan. Make sure dia kena lengkap dia punya statement tu. If awak pakai yang ni, if 25 sini, so awak nak pakai if yang lain adalah if kat sini lah. If sini dengan if sini. So dia akan jadi if lebih besar sama juga. Okay. Ni besar sama juga kat sini. Lebih kecil sama juga kat sini. So lengkap lah. So ada 3 if. Faham? Maksudnya macam tu lah. So every time kalau kita pakai if, make sure kita punya condition tu kena lengkap lah. Sama juga, semua pun dia kena lengkap juga. Awak pakai if, else. Cumanya yang sini, else tu adalah selain daripada yang if tu. Dia baca, so tak perlulah kita nak tambah sampai 2 line untuk if lagi. Macam tu. Everything about strategy lah. Jadi awak je yang faham. Tapi kalau nak senang, yang ikut nasihat dia ni, semua pakai if je. Okay, sebab senang kita nak monitor dia, ataupun bukan senang nak monitor, senang kita nak pastikan kita punya loop ataupun kita punya nested loop tu dia tak stuck kat situ. Dia tak stuck, dia pusing-pusing kat dalam tu. Sebabnya kita yang salah buat dia punya condition. Bukan salah condition tu, kita yang salah buat condition dia. Okay, macam tu lah maksud dia. Dah pukul berapa dah ni? Okay, ada for lagi. For pun sama juga macam if lah.
Cumanya kita akan ada beberapa declaration lah untuk for ni. Insert condition dia apa and then increment dia. Okay, integer kalau kita ada, biasa kita start kosong lah. So X lebih besar atau sama dengan 5 and that X is counting up 50 ni lah. So dia akan carry out apa sini. Okay, so dia akan counting, dia macam delay jugalah. For ni dia akan counting sebanyak 50 ni, 0 sampai 50 ni counting out, dia akan carry out yang apa benda yang dia nak carry out lah. Okay, ini semua nanti kita akan tengok dia punya cerita dia tu, latihan dia lah. Baru boleh nampak. Nanti kita ada switch case. Ini boleh baca lah, kadang-kadang ada yang tak guna pun. Switch case statement is more powerful version of the if statement. Okay, so dia ada pakai case satu buat and then kita break ni dia apa ni, break ni lepas ni ada. Okay, and then dia buat case 2 apa benda, and then default. Kalau tak matching, dia akan buat yang default lah. Contoh macam tu. And dia adalah while loop. While loop ni macam kita buat kalau kita tekan button, while button is tekan, apa action yang kita dah buat. Bila kita lepaskan button tu, dia tak valid lagi untuk while tu lah. Contoh macam tu lah. Tapi kita kena letak value lah. Ini semua ada condition ni, kita akan play around dengan kita punya nilai lah. Okay. Memang kita play around dengan nilai kan. Bila kita bermain dengan sensor, dia ada voltage dia tu kan, berapa range dia, semua tu kita play around dengan nilai yang menyebabkan kita kena ada statement lah. Okay. Ada do while lagi. Okay. Do, sementara tu while tu dia buat apa pula. So maksudnya ada dua kerja serentak lah. Ada break kat sini yang tadi tu. Break is the purpose, is the immediate end. Tadi tu lah. Value ni, lepas tu dia break. End statement. Lepas tu ada continue. Continue adalah untuk skip. Ini saya tunjuk je lah. Kadang kita tak pakai pun. Okay. Tunjuk je. Beberapa yang penting lah. Dia return. Return tu adalah stop the execution. Okay. When the return statement is executed, the function is terminate immediately. Okay. Return kosong, return 1. Ni statement dia lah. Kenapa dia hang ni? Oh, dah hilang. Nasib awak lah. Hilang semua yang tanda atas. Okay, then okay, integer dah, return dah. Okay, sekarang kita pergi pada yang tadi tu lah. Contoh dia, kita nak pakai ni count tadi tu, 4. Okay. Run the code and upload to your maker uno. Awak boleh ambil ni, awak boleh run dekat Tinkercad lah. So pakai pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sambung kepada LED. And then dia akan tengok sini kan. Ini setup dia ni. For integer I sama 0, I pin count. Dia pin count dia pin count ni 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Okay. So ada count pada 10. Jadi dia akan count 0 sampai 10 location dia. 0 sampai 9. Location dia akan count 2, 3, 4, 5. Dia akan on kan ikut sequence lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So kita tengok dekat void loop dia. 4. Ni count up. Pin count ni 10 ni. So integer I sama juga dengan 0. So I count dia 10. Sini ya. Ni dia kira kat sini. So I 10. Dia akan count I ni sama juga dengan I campur 1. So dia akan count up lah. Count up. So pada bila dia masa count out tu, pin ni dia akan high. Dengan delay 100. So dia akan count macam ni. Dia akan buat 2 0.1 saat on. Lepas tu 3 0.1 saat. 4 0.1 saat. Macam tu lah. Dan seterusnya. Itu maksud dia count kat sini. Dah habis tu sampai dia berhenti, dia akan berhenti. Okay. Lepas tu dia akan buat low lah. Digital pins low. Okay. So low dia akan masuk sini pula. I pin count. I tolak dengan 1. Dia dah 10 tadi. Okay. So pins count 10 ni dia akan low and then dia pergi ke sini pula. Count 10. I lebih besar daripada 0. I dengan I 10 tolak 1 tadi lah. Pin yang ke 10 tolak 1 jadi 9. So dia akan high tadi dia akan low kan dia by sequence lah. Ini kita panggil sebagai yang ni declaration ni kita bagi sebagai index. Index declaration. Ataupun array lah. Pin array. Kalau tak awak kena buat satu-satu kan. Inti awak kena buat satu-satu. Okay. So ni cuba run and then cuba awak apa ni. Oh ni ada dia punya YouTube ni. Okay. So ada beberapa ni awak memang kena run lah. Ini saya buat sebagai quiz. Nanti saya akan upload dia sebagai quiz lah. Memang awak kena run ni. Run each code with tickercan and explain the implementation. Kita ada untuk if. Kita ada untuk if else. Okay. And then kita ada untuk while ni. Okay. And then kita ada untuk for. Okay. Cuba run dulu. And then awak tengok apa yang dia buat. Okay. Ini pakai LED 13. Oh sama je. Okay. Awak buat yang LED 13 tu. Okay. Awak run dengan dia. Ni. Cuba. Okay. Copy. Ni lah, boleh run lah kat sini. Saya runkan satu. Maksudnya sini untuk if yang ni dia pakai ni. Delay time. If delay time lebih besar daripada 1, delay time sama dengan if delay time kurang, if the delay time is 0 or less, reset. Kalau awak nak play around dengan delay ni, awak kena tengok kat sini lah. Ni, initial delay time ni. Kita tengok sampai habis ni dia ini dia makin dia counting, dia makin laju ni. Ni 1000 ni besarkan lah. Okey. Dia akan baca daripada atas ni kan. Ni void loop kita kat sini. Okey, dia masukkan 1000 ni. 1000 ni masuk sini tolak 100. Okey.
Kalau 1000 tambah 100, 900. 900 kurang daripada kosong. Okay, dia akan buat delay time 1000. Oh, ni adalah counting down. Counting down je. Tengok delay time 1000 tolak 100. So, delay time 900. Delay time. If the delay time is 0 or less. Okay. Yang ni 1000 tolak 100 dia akan jadi 900. Lepas tu dia akan buat yang ni bawah ni kan. Okay. Lepas tu jadi 800 tolak lagi sampai dia, kalau dia 0 baru dia akan reset balik. Dia akan reset, dia akan baca balik ke 900 lah. Sebab tu awak tengok dia punya simulator ni, dia makin lama makin laju dia punya setting dia ni. Nampak tak? Sebabnya 1900 1 saat, 0.9 saat, 0.8 saat, 0.7 sampai dia reset balik. Okay. Itu maksud dia lah. So awak copy yang kedua ni, tengok apa yang dia buat. Copy yang ketiga dan seterusnya lah. Jadi awak boleh, and then pada masa yang sama kalau awak nak play around, tengok yang declaration tu, value dia apa, awak boleh edit kat situ. Okay. So sama juga yang ke ni. Okay, sekarang kita akan masuk delay versus for statement. Okay, yang macam saya cakap hari tu, delay ni is do nothing kan. Ibarat off lah. Arduino tu off. Okay. So kita boleh gantikan kalau kita tak nak pakai delay. Kalau kita nak buat sum counting tu, kita boleh pakai for statement lah macam tadi tu lah. Okay. Macam ni. For ni, yang ni dia delay 1 saat ni kan. Okay. Kat mana kita nak buat 1 saat tu, kita gantikan dekat for tu. Dekat sini. Ni. 0 X kurang daripada 1000. Ni 1 saat lah. So dia akan counting up. Okay. So dia akan counting 0 sehingga kurang, dia akan counting 0 sehingga 999 lah. Lebih kurang 1 saat lah. Okay. Lepas dia counting ni, dia akan, kita kena taruh delay lah. Kalau tak nanti kita punya loop tu dia pening. Dia delay ni supaya macam saya cakap tadi lah, supaya kita nampak dia punya running tu dia buat. Dia buat. Walaupun kita ada satu delay ni, maksudnya 0.001 microsecond ataupun 0.001 saat ataupun 1000 microsecond kat sini kan. Tetap kena letak juga. Jadi kat sini kita boleh tengok beza dia. Sini kita punya Arduino dia akan off selama 2 saat. Sini Arduino kita akan off 0.0002 je. Kan beza tu. Okay. So kita nak ni, kita nak buat low dia ni, kita buat ni. Sama juga, ini dia punya statement dia lah. Okay. So dia akan write high ni selama yang ini. Bila dia high tu dia akan count pula yang ni. High tu count integer ni. Count. Lepas tu dia delay, lepas tu dia baca kat bawah ni. Dia low. Lepas tu dia count pula sini. Dia macam ni lah. Ni void loop. Dia pergi sini. Dia count. Lepas tu dah habis, dia pergi bawah, dia count. Okay. Apa beza dengan yang ni? Yang ni, dia pergi sini, dia off sekejap. Arduino tu off kan. Dia on dia punya ni. On dia punya LED tu, tapi dia off LED tu. Off awak punya Arduino tu.
Lepas tu dia off LED. So how do you know awak off? Kan beza tu. Ini on aja. Jadi maksudnya bila dia on aja, kita boleh ada interrupt boleh pakai kat sini. Sementara dia masih on tu, loop awak tu bila awak ada dia tengah count tu, pada masa tengah count ni kita boleh ada interrupt ataupun bukan interrupt, kita boleh add lagi statement pada masa dia tengah count tu. Kat sini tak boleh. Ini dah off ni, kita tak boleh nak add. Dia tak valid kan. Ni dia off ni. Kita tak valid kalau kita nak add. Ini maksudnya delay versus statement tu. So delay ni kita ni do nothing ni. So it's a very negative issue dia. Dia drawback dia, kekurangan dia. Sementara yang ni, dia tengah count ni, kita boleh add statement dalam ni. Masa dia tengah count ni, kita boleh beberapa statement. Itu maksud dia lah. Okay? So awak boleh buat dekat sini. Ambil ni and then run. Kalau kita tengok kat sini, LED 13 ni dia akan on. Dia akan tunggu 1 saat kat sini. Okay? Lepas tu dia akan pergi kepada yang ni, dia akan off 1 saat. Okay? And then dia pergi sini 1 saat. And then dia off 1 saat sini. Tanpa ada sebarang delay lah. Okay? Yang ni macam mana pula? Sama juga yang ni pun. Ni low. Ni sama kan sebelah kiri kanan ni. Sama je. Kenapa saya copy dua benda ni? Sama kan kiri kanan ni? Digital right 12, 13. Lain sir, ada 12 dengan 13. Oh, okey. Ni 13, ni 12. Okey. Sekejap. Set. Oh, ni dia buat satu-satu ni. Yang ni tunggu 13 on, off. Lepas tu baru on 12. Yang ni 13 on, 12 on. Awak check. Awak boleh, sebab tu saya suruh awak run ni. Awak run nanti awak tengok. Ini awak buat timeline dia. Timeline dia macam ni lah. Start sini 1 saat LED 12 on. Lepas tu saat yang kedua berapa? Buatlah timeline dia. Okey. Daripada timeline tu baru kita nampak dekat mana kita nak tulis statement tu. Supaya dia menghasilkan seperti delay lah. Okey. Ada lagi kat sini. Okey. Macam sini for dengan if. Kita kena ada timeline ni baru kita faham. Macam ni kan. Dia akan LED ni akan nyala 1 saat sini. 1 saat ni. Okey. Pada masa 500 kat sini. Nyala pula yang 12. Macam tu lah. Ini masuk ni tadi. Awak punya void loop tadi. Kan saya cerita tadi. Masuk sini. Okey, dia run ni kan 1 saat. Tapi dia boleh interrupt kat sini pada 0.5. Itu maksud dia. So kalau delay 1 saat delay off, tak boleh interrupt 0.5 tu. Tak boleh. Ni boleh. Ni dia run 1 saat ni. Dia if kat sini pula. 500 ni dekat tengah-tengah ni. Dia run yang ni pula. Yang ni dia run yang ni. Untuk yang ni dekat tengah-tengah ni dia run ni. Macam ni lah. Sementara LED ni dia pergi sampai sini, dia nak kira ni 1 saat ni pada 0.5 ni ada nyala pula LED yang lain. Itu maksud dia. Kalau timeline untuk delay tak boleh. Kalau LED 1 saat sini, 1 saat delay tak boleh nak interrupt kat sini. Tak boleh. Sebab dia delay kan, delay on and then delay. Tak boleh nak interrupt mana-mana. Yang ni boleh. Ini maksud dia lah. Faham lah? So, faham tak faham, awak cuba run and then awak buat dia punya timeline ni baru awak nampak guna dia tu. If ni maksudnya kita
mencelah dalam dia punya counting loop tu. Okay. Dalam counting loop selama 1 saat, dia mencelah if dekat 0.5. Okay, maksudnya macam tu. So awak copy, ini semua saya dah tulis, tak ada memang tak ada syntax error lah. So awak boleh copy dan awak tengok lah. So dah habis dah pun. So kena tengok lah pakai 13, 12 awak buat, and then so awak boleh check. So yang untuk chapter 2 ni dah boleh buat untuk lab sheet 1 lah. Lab sheet 1 ni ada statement-statement ni. If for, lepas tu if nak mencelah LED, tengok dia punya condition dia. Dekat saat ke berapa awak nak mencelah masuk if tu. Okay. Dengan kata lain, dalam delay kita tak boleh nak buat concurrent punya operation. Tapi bila kita dah masuk kepada loop for dengan if statement tu, sementara dia tengah counting untuk for tu, kita boleh masukkan if tengah-tengah tu. Okay. So itu sajalah untuk yang hari ni, dah habis lah. So ada soalan lah? Kita kena buat lah. So yang ni simple lagi. Kita tak belajar yang advance lah. Kita belajar beginner ke intermediate je. Kalau untuk advance tu nanti awak kena buat projek lah. Projek awak tu dengan FYP lah. Okay. So sampai sini. So saya nak off ni sekejap. Sementara tu saya nak buat ni lah. Nanti ada quiz lah. Saya upload quiz tu nanti. Saya upload quiz dengan apa ni? Dengan